أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair wa nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa rafa'id darajat wa himmati fi din wa zalika sabili anbiya'i wal mursalin wa awliya'ullah salihin al-ulama ar-rasikuna fil 'ilmi wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi zakirin wa khatabin nabiyyin habibina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi al-qawi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudhar, insyaallah kita lanjut pada kitab Furu'ul Masail, muka surat 271, yakni di bawah tajuk kecil doa selepas doa kunut. Nampaklah 271, doa selepas doa kunut. Ada orang membaca doa-doa tertentu selepas bacaan doa kunut. Adakah perbuatan itu dikira makruh? Atau adakah ia merupakan perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama tentang hukum sunat ataupun tidak? Dan adakah dengan membaca doa-doa tambahan tersebut boleh membatalkan solat? Kita lihat kalau bulan Ramadan di Makkah khususan, ya, ulama-ulama, para imam-imam Masjidil Haram dan juga Madinah, bagi sembahyang witir nanti dia baca kunut. Kunut dia panjang, masuk semua doa, doa-doa umum, doa-doa khusus masuk, doa-doa kita duk baca lepas sembahyang ni pun masuk, panjang, ya. Kalau doa yang dibawa oleh Syekh Abdul Rahman Sudais, cukup panjang. Macam itulah contoh dia. Soalan dia bunyi macam ni lah yang kita baca ni. Sebenarnya kunut adalah merupakan doa dan puji-pujian, ya. Dia ada dua bahagian dalam doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa min syarri ma qadait. Wa min syarri ma qadait, takat tu doa. Yang lain tu dia panggil sana, as-sanaun, puja-puji. Fa innaka taqdi wa la yuqda ali. Yang tu masuk dalam kaedah, dalam bahagian puja-puji kepada Allah. Dia bukan doa, tapi dia akhiri dengan puja-pujilah kepada Allah. Kita nak lapik doa tu supaya jadi lebih mesra, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa lah puja-puji itu hadis Nabi mengikut riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Baihaqi Kubra. Macam itulah yang Rasulullah baca, yang dijadikan dalil pada mazhab Asy-Syafi'i, di mana kita baca kunut itu di pagi subuh, untuk sembahyang subuh, ya. Sebenarnya kunut adalah merupakan doa dan puji-pujian, oleh sebab itu tidaklah menjadi kesalahan jika ditambah dengan doa-doa yang lain selain daripada yang ditetapkan, atau ditukarkan terus dengan doa-doa yang lain selagi doa yang dibaca itu tidak haram atau makruh. Namun janganlah kunut itu terlalu panjang sehingga makmum tidak menyukainya. Jadi berat, susah makmum duk tunggu belakang, duk angkat tangan tu panjang sangat.
Jika berlaku demikian maka hukumnya adalah haram. Itu dia. Jadi jangan panjang sangatlah doa tu. Macam doa yang dibaca oleh Sudais, imam-imam Mekah Madinah tu panjang sangatlah. Ya. Tapi dalam mazhab Hambali boleh ya. Di sini ya. Macam kunut nazilah sekarang ni kita bawa kunut nazilah lah dalam sembahyang subuh, dan juga boleh dibawa sembahyang lain pada rakaat yang terakhir ya. Sebab berlakunya bencana besar ya di Palestin, maka itu kita bawa doa tu, jangan dipanjang-panjang sangatlah doa tu ya. Sekadar yang datang riwayat daripada riwayat hadis, yang riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Doa kunut nazilah ni yang masyhur diambil daripada hadis yang riwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang masyhur. Cukuplah banyak tu, jangan panjang ya. Jangan panjang lagi lah. Untuk kunut subuh kita nak panjang sikit pun tang kunut subuh je lah ya. Lepas kita baca apa nama astaghfiruka wa atubu ilaik, kita ganti dengan nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita bawa lah doa kunut tu. Allahumma nas'aluka an taghfiruka, bacalah sehinggalah sampai kepada habis mengikut riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Itu dah lah, banyak tu lah boleh dikatakan kunut, boleh ya. Jadi kunut ni kalau sama juga, kalau kita nak ganti, kita nak baca ringkas pun boleh, nak panjang pun boleh. Dia kata asalkan kunut ini berupa doa yang membawa kebaikan kepada dunia dan akhirat. Apa-apa juga doa. Kalau kita baca hanya mengambil daripada keratan-keratan doa Al-Quran pun boleh. Kunut juga ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kunut tu boleh lah. Nah, boleh lah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Boleh dah. Boleh. Ya. Tapi kalau doa khusus mengikut sunnah, Allahumma hdini lah. Jadi kalau kita tak mau baca Allahumma hdini, kot kita nak cepat pada hal apakah ya, boleh juga kita bawa mana-mana doa Al-Quran. Daripada Al-Quran ada 25 doa. Dalam Quran ni ada 25 doa yang boleh dibawa dalam doa kunut, dan boleh dibaca sesudah sembahyang sebagai doa lepas sembahyang. 25 doa yang terpilih lah daripada Al-Quranul Karim ya, insya-Allah. Contoh kunut sebelum rukuk, dia kata ya, kunut sebelum rukuk. Apa cerita ni? Sekiranya seseorang itu membaca kunut sebelum ia melakukan rukuk, kunut dulu sebelum rukuk lah, kita lepas rukuk baru kunut ya. Adakah dihukum makruh ataupun tidak? Adakah dikehendaki supaya ia mengulangi bacaan kunutnya selepas rukuk? Dan adakah ia dikehendaki supaya melakukan sujud sahwi ataupun tidak? Jawab. Jika seseorang membaca kunut sebelum rukuk, maka bacaan kunutnya tidak memadai, dan ia dikehendaki supaya mengulangi bacaan kunutnya selepas rukuk, dan ia juga dikehendaki supaya melakukan sujud sahwi. Ya. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kunut dibaca sesudah rukuk. Hanafi baca sebelum rukuk. Mazhab Hanafi. Ya. Jadi kalau kita buat tu maknanya kita ikut mazhab Hanafi lah, tak boleh lah. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i, dia kena ikut Syafi'i. Ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW membaca kunut sebelum rukuk. Ada hadis Rasulullah baca sebelum rukuk. Tetapi pendapat ini pendapat yang sedikit.
Sedangkan pendapat yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut selepas rukuk adalah merupakan pendapat ramai yang terdiri pada mereka yang lebih arif dan lebih banyak menghafal hadis, bahkan mengikut amalan para khulafa rasyidin. Mereka juga membaca kunut selepas rukuk. Empat orang khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ya, membaca kunut lepas rukuk yang kita buat sekarang. Jika bacaan yang dilakukan sebelum rukuk itu diniatkan sebagai bacaan kunut, maka ia juga disunatkan juga supaya melakukan sujud sahwi. Ya, begitu juga sekiranya ia mula membaca kunut tiba-tiba tersedar bahawa itu bukan tempatnya, maka disunatkan juga sujud sahwi apabila selesai. Begitulah yang tercatat dalam hasyiah Syekh Sulaiman Jamal. Umumlah kitab dia, ya. Jadi begitulah yang kita ambil faham. Jadi kunut tu mestilah dibaca sesudah rukuk, ya. Kalau baca sebelum rukuk bukan tempat dia lah. Jadi diambil kira kalau dia buat juga sampai bagi salam, maka dia telah meninggalkan satu daripada sunat ab'ad yang 7. Ya, kita dalam sembahyang ni ada 7 sunat ab'ad. Apabila ditinggal dengan sengaja atau ditinggal dengan sengaja atau dengan lupa, maka sunat pula lah dijabar dengan sujud sahwi, dia kata. Sama ada kita tinggal dengan terlupa atau tinggal dengan sengaja, kena sujud sahwi lah. Ya, dia ada 3 dalam tahiyat awal, dia ada 3 dalam doa kunut, dia ada 1 dalam tahiyat akhir. 7. Ya, sunat ba'ad ni ada 7. 3 dalam tahiyat awal, 3 dalam kunut, dan 1 dalam tahiyat akhir. Jadi 7 lah. Itu sunat ba'ad. Mana-mana kita tinggal 7 tu, dia tinggal dengan sengaja atau dia tinggal dengan lupa, maka sunat jugalah, bukanlah wajib. Sunat sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi tu sembahyang dia sah juga, tapi sembahyang tu jadi ada kurang lah dia punya nilai pahala dia. Ya, seolah-olah kita pakai kain koyak, dia kata tak tampung lagi. Tu cerita dia lah. Pakai kain juga tapi kain koyak tu aja lah. Jenuh duk cepung dia lah. Tang koyak tu jenuh duk cepung lah. Tu lah cerita dia lah. Jadi makanya, tapi kalau kita mengikut mazhab lain, contoh kita sembahyang di Makkah, di Madinah, sembahyang subuh kita memang dia tak ada kunut. 3 mazhab, Maliki, Hanafi, Hambali, tidak ada kunut subuh. Maliki lagi kuat, makruh terus dia kata. Kunut tu makruh dibaca. Jadi 3 mazhab ni tak ada lah. Sebab tu kita sembahyang di Mekah, di Madinah tak ada kunut. Yang ni lagu mana? Maka di sini oleh kerana imam yang kita ikut tadi berbeza mazhab dengan kita, maka kita wajib meraihkan. Nampak tak? Bukan sunat meraih, wajib meraihkan depa. Soal ni kita ada bincang dalam muzakarah haji. Setiap tahun kita ada muzakarah haji kebangsaan yang ditaja oleh tabung haji dan JAKIM. Setiap tahun ada apa? Kita berubah-ubah negeri lah. Ni nak mari ni Giliak Pulau Pinang pula lah. Nak kena ada muzakarah. Dijemput habis semua para ulama, ustaz-ustaz, pengkursus haji untuk menghadiri muzakarah tu, termasuk dengan para mufti seluruh Malaysia, ya, untuk membincangkan hal-hal perkara-perkara yang ada kaitan dengan ibadat haji lah. Antara yang termasuk berbincang tu, macam mana jemaah kita mazhab Syafi'i mengikut imam-imam Mekah, Madinah, apakah dia kena baca kunut? Imam tak baca. Jadi dalam muzakarah diputuskan, ya, kita wajib meraihkan mazhab dia. Oleh kerana dia tak baca kunut, kita pun jangan baca. Perkara ini diambil daripada amalan yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i sendiri. Al-Imam Syafi'i, dia ketika bersembahyang subuh di
satu daerah Balkan di Rusia. Ya, katanya Uzbekistan. Antara pendapat mengatakan dia sembahyang di satu masjid subuh di Uzbekistan bersama dengan murid dia Za'faran. Za'faran ni memang datang jumpa Imam Syafi'i kerana nak belajar mengaji tentang sembahyang, tentang doa kunut, tentang sujud sawi. Bukan kunut, tentang sujud sawi. Nak bertanya kat Syafi'i tentang sujud sawi. Jadi special ya perkara dia nak tanya lah. Siapa? Imam Za'faran. Jadi Imam Syafi'i ajak dekat dia 7 perkara tadi, kalau orang tinggal dengan sengaja atau dengan lupa kena sujud sawi lah, yang saya abang tadi ni. Tak abang lah kata kita ikut mazhab lain. Yang tu Imam Syafi'i tak abang dia. Bila sampai di Uzbekistan, dapat masjid imam tu imam mazhab Hanafi yang jadi imam subuh. Imam Syafi'i makmum lah. Dengan Za'faran sembahyang 2 orang ikut mazhab dia. Sampai datang habis-habis rukuk tu bangun, dia terus sujud lah imam dia Hanafi. Imam Syafi'i pun turun sujud terus, tak baca kunut. Nampak? Tak apalah, Za'faran pun ikut lah. Tok guru dia lagu tu. Tapi duk jangka kot saat ni nak kena sujud sawi ya, no? Sujud sawi pun tak. Imam Syafi'i tak sujud sawi. Inilah menjadi satu perkara baru bagi Za'faran. Habis sembahyang dia tanya ke guru dia, ya Syekh ajak saya tinggal kunut dengan sengaja, dengan lupa ke dengan sengaja, kena sujud sawi. Tapi kenapa Syekh tak sujud sawi? Dia kata aku bukan lupa, aku bukan sengaja. Ini bab nombor 3, meraihkan imam dah. Yang ni aku tak ajak ke hang lagi. Nampak? Itu dah lah. Nombor 3 ni meraihkan mazhab dia. Nampak tak? Kalau kita baca kunut juga nampak lagu dia tak betul ya. Nampak lagu imam dia tak betul ya. Tu nak kena faham tu. Meraihkan mazhab-mazhab yang lain adalah merupakan sebagai kewajiban kita. Ya. Itu yang paling penting. Jadi Imam Syafi'i tak sujud sawi. Sebab dia bukan lupa, dia bukan sengaja. Dia meraihkan imam dia. Jadi kita pakai dalil tu dalam muzakarah haji, kita keluarlah satu fatwa yang mudah. Jemaah haji pergi sembahyang di Mekah Madinah, ikut depa lah. Tapi kalau macam Fatihah, imam tanya, imam depa tidak jaharkan bismillah. Dia terus alhamdulillah kan. Bismillah dia baca sir. Ya. Bagi depa tak wajib bismillah tu. Hanafi pun tak wajib, Hambali pun tak wajib bismillah. Sunat dia baca bismillah tu bagi Fatihah. Kita Syafi'i bismillah tu wajib. Rukun satu ayat daripada Fatihah, ayat yang pertama bismillah tu. Yang 3 mazhab lagi tidak baca bismillah, tapi depa baca dengan sir, dengan perlahan. Yang ni pun Imam Syafi'i ra'i juga. Dia ra'i juga. Bila dia pergi di Iraq, di Ambar, Masjid Ambar tu depa mazhab Hanafi lah. Iran ni Parsi. Orang Parsi mazhab Hanafi. Nampak? Sebab Imam Hanafi itu Parsi. Jadi bila orang sembahyang, kebetulan Imam Syafi'i jadi imam satu subuh di Masjid Ambar. Ya. Makam Imam Hanafi ada dekat makam dia. Dekat dengan masjid tu. Sebelah masjid tu, dekat. Jadi Imam Syafi'i tak baca bismillah. Dia baca pelan. Macam Mekah aja. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Mai kunut pula tak baca kunut pula. Anak murid di belakang apa ni? Awak tok guru kita ni. Bismillah tak baca. Nampak? Habis sembahyang dia bertanya kat dia, kenapa tuan tak baca bismillah? Aku meraihkan orang yang dalam kubur ni. Itu dia. Sampai tahap tu. Meraihkan orang dalam kubur tu. Siapa ada? Imam Hanafi. Makam Imam Hanafi. Mazhab Hanafi. Tak baca bismillah. Tak baca kunut. Nampak? Tengok dia punya ra'i. Maka tu Dr. Wahbah Zuhaili, ya, yang dah mangkat lah, lebih kurang dah 3 tahun dah. Dr. Wahbah Zuhaili mujadid Islam
pada kurun yang ke-14 Hijri. Dalam kitab dia, fatwa, dia menerangkan bahawa kita bila pergi bersembahyang di mana-mana masjid, kita mesti meraihkan imam dia. Dia bawa hadis lah, imam adalah untuk diikut. Rasulullah sebut kan, imam adalah untuk diikut. Jadi apa dia buat kita ikut. Maka itu bila kita bersembahyang, kita jumpa mana-mana imam tak kira, mazhab apa tak kira, apa yang dia buat kita ikutlah. Dia tak baca kunut, kita jangan baca. Dia baca, kita baca. Nampak? Nah. Kerana meraihkan imam tu adalah wajib. Ya, nah. Macam tu lah. Termasuk imam lupa lah kot nak baca selawat. Dia tahulah dia rakaat kedua kan. Sembahyang rakaat kedua baca tahiyat awal. Imam baca tahiyat awal, mana kita dengar? Tak dengar kan? Tiba-tiba imam tu terlupa pergi tinggal selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia lupa nak baca. Tang tahiyat awal. Dia tahulah dia tinggal. Saat ni dia sujud sawi tak? Kita tak tahu. Bila kita tak dengar. Walaupun kita baca tahiyat penuh, tapi imam tu dia tahu. Dia baca tahiyat awal, tang selawat tu dia tak baca. Dia lupa. Dia naik rakaat ketiga terus. Maknanya saat ni dia sujud sawi lah. Takkan nak abang kat makmum ni saat ni sujud sawi dah. Begitu kan. Batal sembahyang dah. Sebelum bagi salam dia sujud sawi. Kita jangan buat terkejut, kita pun kena ikut juga. Nampak tak? Jangan pergi kata imam lupa, bukan kita lupa, biar dia sujud seorang. Tak. Kita juga wajib mengikut imam. Kalau kita tak turun sujud sama dengan dia, batal sembahyang kita. Tu dia. Itu mazhab Syafi'i. Nampak tak? Boleh faham Satu lagi, hari subuh Jumaat, kita baca sembahyang subuh, kita baca surah Sajadah. Imam baca Sajadah imam turun sujud, sunat dia turun sujud, bukan wajib pun. Sampai ayat 15, sunatlah imam tu turun sujud lah, mengikut sunnah Nabi lah. Dia pun turun sujud. Wajib makmum mengikut. Kalau makmum tak mau ikut, batal sembahyang makmum. Ada ketiga pula, imam tak baca. Nampak tak? Tak apa, dia tak mau baca apa? Dia imam tak mau sujud. Maaf silap saya abang tadi. Imam tak mau sujud. Dia baca dah, baca ayat Sajadah sampai ayat 15, dia tak sujud, dia terus sambung ayat 16, 17, 18. Makmum di belakang pun ikut dia macam tu juga. Jangan makmum buat terkejut pula, subhanallah dia kata kat dia lalu tu. Makmum batal kalau makmum kata subhanallah. Sebab benda tu bukan membatalkan sembahyang. Benda tu tidak membatalkan sembahyang pun. Hanya kita kurang pahala ajalah. Pasal tak sujud sajadah. Tu saja. Ini perkara nak kena faham. Ya. Yang kata ra'i imam tu sampai tahap tu dah mazhab Syafi'i jadi maknanya ikut dalam Dr. Wahbah Zuhaili, ulama besar ni, maka kita ikut mana-mana imam, kita ra'ikanlah secara zahir lah. Yang bismillah Fatihah tu kita kena baca jugalah. Jadi kita baca sendiri-sendiri baca kan Fatihah jadi kena baca bismillah jugalah, walaupun kita ikut imam dia, imam yang tak baca bismillah. Kita kena ikut, kita kena baca lah bismillah tu. Nampak ya? Dulu Abdul Rahman Sudais dia mari Malaysia, dia dibagi jadi imam sembahyang Jumaat. Imam sembahyang Jumaat. Dia baca bismillah Fatihah. Rakaat pertama dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum di belakang saya. Di Mekah dia tak baca. Main Malaysia dia baca. Betul tak? Dia baca Fatihah. Rakaat kedua dia tak baca. Rakaat kedua alhamdulillah. Nampak tak? Kita faham lah. Dia baca bismillah tu kerana meraihkan jamaah Malaysia yang kebanyakannya bermazhab Syafi'i. Nampak tak? Kita pun sejuk lah dengar dia baca bismillah. Rakaat kedua baru bawa mazhab dia sendirilah, sebab dia mazhab Hanbali. Dia tak baca bismillah. Kita pun kena raihkan lah. Jadi kita tahulah. Itu satu antara perkara yang
sengaja dijakukan oleh Abdul Rahman Sudais untuk menunjukkan kelebihan kita. Baik, kunut nazilah dalam solat fardu. Adakah kunut nazilah hanya sunat dibaca dalam solat fardu yang 5 sahaja dan tidak pada solat dinazarkan atau solat jenazah atau solat sunat? Adakah disyaratkan supaya dirujukkan kepada imam jika dilakukan dalam masjid ataupun tidak? Adakah hanya dibaca di tempat negeri yang diturunkan bala atau boleh juga dibaca di tempat-tempat atau negeri-negeri yang lain? Kunut nazilah itu hanya sunat. Dibaca bagi solat fardu yang 5 sahaja. Sembahyang sunat dah. Sembahyang fardu sajalah. Boleh buat 5 waktu sekali boleh buat. Dan tidak bagi solat-solat lain. Makruh jika dibaca dalam solat jenazah. Sah tapi makruh. Adapun bagi solat-solat nazar, para ulama berselisih pendapat. Sekiranya hendak dilakukan dalam masjid, maka disunatkan supaya dirujuk kepada imam. Sekiranya imam menyuruh supaya berbuat demikian, maka dia adalah diwajibkan. Tidaklah. Kalau kita sembahyang nazar, nazar ni wajib lah. Sembahyang tu jadi wajib, bukan fardu. Dia jadi wajib. Sembahyang 5 waktu fardu dan wajib. Sembahyang nazar ni dia bukan fardu, dia harus, tapi hukum dia wajib. Siapa yang bernazar wajiblah sembahyang nazar. Sembahyang tu tak ada, pada asalnya tak ada. Kita bagi ada mereka, dengan nazar kita sebutlah, ya Allah, kiranya kalau hamba ini dapatlah apa-apa yang dia minta, yang dia hajat, maka wajiblah bagi dia bersembahyang sebanyak 20 rakaat di masjid Taufik, contohlah kata 20 rakaat. Jadilah bila dia dapat apa yang dia hajat tu, maka wajiblah bagi dia bersembahyang 20 rakaat di masjid Taufik lah. Bukan masjid Taufik saja, dia niat Taufik, dia boleh sembahyang di masjid Taman Selasih, boleh sembahyang di masjid Keladi, boleh. Nampaklah. Niat sembahyang di masjid Taufik, nazar dia masjid Taufik, tapi dia juga boleh sembahyang di mana-mana masjid lain lah. Bukan mesti kena masjid Taufik juga. Kecuali masjid Nabi atau Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. 3 ni kalau dia nazar, dia kena pergi masjid tu. Nampak tak? Kiranya ya Allah, nazar aku berdapatlah apa yang aku nazarkan tadi, apa yang aku hajat dapat ni ya Allah, aku nak sembahyang 20 rakaat di Masjidil Aqsa. Oh, kacau. Dia kena pergi. Tak boleh sembahyang di sini, dia kena pergi Masjidil Aqsa juga. Nampaklah? Ataupun Masjid Nabi, dia kena pergi di Masjid Nabi, dia kena pergi Masjidil Haram. Dia kena tahu hukum nak nazar pun kena tahu hukum lah. Jangan pandai-pandai pergi niat nazar tu lah. Kalau niat sembahyang di masjid kita, Masjid Taufik ni, dia boleh sembahyang juga di masjid lain, sebab taraf masjid ni semua sama. Seluruh masjid seluruh dunia ni, besar kecil kan tak kira, sama, kecuali 3 masjid ni. 3 masjid ni tak sama. Nabi ada sebut, kalau kamu nak rihlah ni bermusafir untuk kita menziarahi, maka ziarahlah 3 tempat Nabi, 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid aku Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Ini ada hadis. Maka tu bila kita nazar nak sembahyang di Masjidil Aqsa, kena pergi Aqsa lah. Sembahyang Masjidil Haram kena pergi Masjidil Haram lah. Sembahyang Masjid Nabi kena pergi Masjid Nabi lah. Itu ada pengecualian. Silakan muazzin azan silakan masuk waktu. Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan la wala haula waj'alna muflihin. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Muhammadan al-wasilata wa syarafa wa darajal 'aliyah rafi'ah wa maqamah halat syafaat khair rahimir rahim ila rasul. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Kunut nazilah itu adalah umumlah. Ia boleh dilakukan oleh mereka yang berada di tempat atau di negeri yang tidak ditimpa musibah. Bagi masyarakat kampung yang tidak terlibat dengan bala bencana itu juga disunatkan supaya membaca kunut nazilah untuk keselamatan atau kesejahteraan kampung atau dusun yang terlibat dengan bala bencana tersebut, sebagaimana tercatat dalam Hasyiah Jamal. Jadi maknanya kunut nazilah ni umumlah. Di mana-mana negara Islam ada timpa bala musibah, tak kiralah musibah tu apa yang kita istilahkan musibah ni, bala musibat, banjir, gerak gempa, tanah runtuh, wabak, penyakit, itu masuk dalam soal bala. Kita boleh buat kunut nazilah, bukan hanya nanti kita nak kena tunggu perang baru nak buat. Tak betul ya. Kita ni bila ada berlaku peperangan di Palestin baru kita nak buat kunut nazilah. Tak apa nak kena lah. Sepatutnya banyak perkara kita buat kunut nazilah ni, banyak kali, banyak tempat. Contohnya berlaku di Myanmar, umat Islam di Myanmar, yang telah dibunuh begitu ramai. Itu juga di Afrika, itu juga di sebelah Jawa Barat, berlaku pembunuhan berumat Islam, bencana bala musibah berlaku umat Islam ni. Hampir boleh katakan kebanyakan negara-negara Islam berlaku. Itu merupakan sebagai satu perkara yang kita kena kunut nazilah. Bawa kunut nazilah. Istimewa pada sembahyang subuh lah. Itu ada doa pendek. Allahumma syif'ana minal bala, Allahumma syif'ana minal bala wal waba. Itu ada doa yang disebut dalam kitab-kitab ringkas. Boleh baca pendek tu, boleh sebagai kunut nazilah. Tambah kepada, bukan panjang, pendek. Itu di antara perkara yang dianjurkan lah. Di tiap-tiap kunut subuh kita masuk doa tu sikit, doa tolak bala tu kan, masuk sikit, boleh.
Ya. Tapi kita hanya tunggu bila turun bala besar-besar baru kita nak buat, bila ada peperangan baru kita nak buat, tak apa nak kena itu kan. Kemudian kita masuk muka surat 275, khusyuk ya. Menghadirkan hati dan berdiam diri. Apa arti hudurul qalbi ataupun sukutul jawarih, dia kata? Apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk dan hudurul qalbi dan sukut jawarih? Bolehkah Tuan terangkan? Hudurul qalbi ya. Salah cetak qalbi dia buat B bukan qalbi, D itu potong jadi B. Hudurul qalbi, hadir hati. Maksudnya ialah mendatangkan ingatan dengan sepenuh hati tanpa memikirkan perkara yang lain kecuali solat semata-mata. Tidak hadirkan sesuatu yang lain ketika bersolat, walaupun hal-hal mengenai akhirat seperti ingatkan syurga, neraka atau lainnya daripada perkara yang baik-baik yang tidak ada kena-mengena dengan urusan solat. Maka semua perkara tersebut dinamakan hadisun nafs, merupakan lintasan hati. Hadisun nafs tu maknanya lintasan hati lah ya. Hadisun nafsi, khawatirun nafs, ada lagi banyak. Nak bagi bersih hati itu. Jadi umumnya kita kena, nak jadi khusyuk ni kita kena betul-betul kuasai 6 sifat. Ada 6 sifat tuan-tuan. Kalau boleh kita kuasai dengan baik, kita faham dan kita kuasai dengan baik, maka baru boleh khusyuk sembahyang ya. Pertama sekali kita kena jauhi perkara yang lara dalam kehidupan kita hari-hari ni. Kita cuba jauhkan daripada perkara-perkara yang lara, sia-sia ya, perkara yang bukan, perkara yang terkeluar daripada wajib, perkara yang tidak ada hubungan dengan sunat, perkara yang tidak ada hubung kait dengan yang harus. Lara lah apa-apa yang sia-sia ya, cuba jauhi. Perkara yang tidak beri manfaat, tidak membawa kepada yang wajib, tidak membawa kepada yang sunat, tidak bawa kepada yang harus ya, maka itu adalah lara namanya. Itu paling penting sekali. Sebab tu ada hadis pun ada sebut. Al-Imam Nawawi pilih sebagai satu hadis daripada hadis 40 ya. Makna kata di antara kebaikan seorang muslim iaitu dia menjauhi akan perkara-perkara yang lara. Nampak? Itu hadis tu. Al-Quran pun sebut dalam surah Al-Mu'minun, bila Tuhan sebut sifat orang khusyuk. Orang yang beriman yang berjaya sembahyangnya khusyuk. Orang yang khusyuk imannya berjaya. Qad aflahal mu'minun. Qad tahqiqi dia kata, mengikut dalam tata bahasa Arab ni. Qad, qaf dal tu sesungguhnya dia masuk dalam kategori tahqiq, mengukuhkan, to emphasize the subject. Orang putih kata, nampak ya, boleh faham ya. Jadi bila kita sebut qad aflahal mu'minun ya, sanya, sesungguhnya, itulah dia, sejatinya, berjayanya orang yang beriman. Itu qad. Nampaklah, orang yang beriman yang berjaya imannya, iman yang sampai kepada iman yang sukses, yang berjaya, alladzina fi salatihim khashi'un, yakni mereka dalam sembahyangnya khusyuk. Nampak Tuhan sebut. Kalau iman berjaya baru boleh khusyuk. Iman tak berjaya macam mana nak khusyuk? Iman apa iman? Iman yang berjaya tu iman haqqan, iman yang haqqan, iman yang jati, genuine. Nampak tak ya? Yang bersih, iman yang tulen. Itu dia ya, iman yang sudah menyerap kepada seluruh anggota. Bukan hanya iman duduk di sini, tapi iman sudah menyerap ke mata, ke telinga, ke hidung, nampak tak? Ke akal, ke jiwa, ke nurani, ke kemaluan, perut, kaki, nampak tak? Oh, itu iman haqqan namanya. Sebab tu Nabi ada sebut satu hadis,
la yazni zani haina yazni wa huwa mu'min. Ya Tuhan sebut. Zina ni kerja kemaluan ya. Zina ni kerja kemaluan ya. Kalau iman tu turun ke kemaluan, iman tu ada di kemaluan dia tak akan berzina tau. Sebab tu Nabi kata, la yazni zani haina yazni wa huwa mu'min, tidak akan berzina seorang penzina yang nak berzina ketika berzina dia beriman. Nampak? Ketika nak berzina dia beriman, asal ada iman. Iman tu telah menyerap masuk kepada alat kelamin dia. Dia kenal yang mana mahram, yang mana bukan mahram, yang mana isteri, yang mana bukan isteri. Nampak tak? Itu iman yang boleh memperkenal, hadir di hatinya. Hadir di hatinya tadi ini, bahawa aku menghadapi dengan apa yang keadaan sekarang ini. Macam Nabi Allah Yusuf dengan Zulaikha. Tuhan sebut dalam Quran. Bila Zulaikha cuba untuk menggoda dia, hanya 2 orang yang dalam bilik, tak ada siapa. Zulaikha pun jelita juga, cantik. Nabi Yusuf pun handsome, cantik. Dua-dua segak. Nampak tak? Muda lagi. Muda pula tu. Ya. Tapi ketika mereka berdua-duaan dalam bilik, apabila nak digoda kepada Nabi Yusuf boleh tolak mudah-mudah. Nampak tak? Dengan mudah dia tolak. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu ni sentiasa mengarah kepada kejahatan. Ila ma rahima rabbi, kecuali siapa yang dirahmat oleh Tuhan. Nampak? Rahmat dengan iman. Iman tu satu rahmat daripada Allah. Oleh kerana ada iman ke Nabi Allah Yusuf, maka dia boleh tolak. Iman tu daripada Allah. Allah yang bagi iman kepada kita. Nampak tak? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, imannya bertambah, bukan bulan turun. Nampak tak? La taqrabuz zina, itu ayat dia. Dia pegang sungguh ayat tu. Jangan hampir kepada zina. Yang penting pertama sekali, orang-orang yang beriman kepada Allah ni, dia kena sampai iman hakkan dululah. Iman tu banyak, ya. Banyak peringkat iman tu. Paling-paling common iman tamanni, iman angan-angan, teringin nak masuk syurga, tapi jalan syurga tak cari. Nampak tak? Tahu juga neraka tu tempat yang hina, tapi dia tak sedar. Dia duduk banyak berjalan cerita-cerita neraka tu dengan tidak ada gentar, tidak ada takut, ya. Itu maknanya tidak hadir hati. Itu yang pertama sekali, iman haqqan. Bila ada iman haqqan ni tuan-tuan, barulah sembahyang dia khusyuk. Orang yang khusyuk ni ada 6 karakteristik, 6 karakter. Pertama, dia tak akan buat kerja sia-sia. Yang kedua, dia akan cuba menyucikan segala sifat-sifat yang mazmumah. Yang 10, mengikut Imam Ghazali lah, ada 10 sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji. 10 sifat tu kita kena buang. Nampak tak? Buang yang mana? Buang yang memburukkan dia. Takbur satu sifat, ya. Ada dalam takbur tu dia ada dia punya virus dia. Virus dalam takbur tu memandang hina kepada orang, merendahkan orang, nampak tak? Memperlekehkan orang, nampak tak? Menoda-noda manusia. Ini masuk dalam virus yang ada dalam sifat sombong. Sombong tak boleh buang. Main dengan kita sekali mana boleh turun. Kita duduk dengan Tuhan lama. Tuhan maha kibrit. Tuhan sifat sombong tu Tuhan punya. Nampak tak? Al-kibriya uridai, Tuhan kata kan. Kibrit, sombong itu aku punya selendang. Apa jangan pakai selendang aku tu. Kalau selendang maha guru lah, pakai selendang maha guru kan, ya. Ridah. Al-kibriya uridai, Tuhan kata sombong tu aku punya selendang, apa jangan pakai. Nampak tak? Tapi bila kita duduk sama dengan Allah, duduk satu alam arwah, bila kita dalam alam arwah entah berapa tempoh lama, kita bersama dengan Allah, maka kita terbawa-bawa. Orang Kedah kata terpiat-piat. Nampak tak? Bawa apa? Bawa sifat sombong buat turun. Jadi memang ada sombong kat kita. Pasal apa kita sombong? Pasal nak jadi pemimpin, nak jadi khalifah, kena sombong. Dia kena ada sifat besar, nampak? Dia kena rasa besar diri dia. Kalau tidak, tak boleh jadi orang besar. Dia tu panggil orang besar. Faham tak? Tu dia. Nampak cerita dia tu lah. Tidak. Jadi bila jadi orang besar, tinggal lagi jangan menghina orang yang kecil. Yang tu tak boleh, nampak tak? Jangan perendah orang yang kecil, jangan hina orang kecil, jangan pelekeh orang yang kecil, jangan menyusah orang yang kecil, pasal yang tu besar. Itu reti sombong yang kita pelihara. Sombong tu bagus.
Nampak tak? Kena pada tempat. Contohlah kita bawa sifat Tuhan. Jadi maknanya orang yang khusyuk ni, dia nombor satu sekali tinggal perkara yang sia-sia. Duduk depan TV tengok Raja Lawak. Sejam ke 2 jam program, saya pun tak tahu. Boleh duduk nganga, duduk tengok. Apa cerita faedah kita dapat? Faedah tak ada. Masa buang, bukan boleh ambil balik masa tu. Al-waqtu sayf, Nabi kata kan, pedang, dia kata waktu tu macam pedang, dia potong tak boleh sambung balik lah. Ya, tak boleh U-turn balik. Kita kena faham. Duk buang masa tengok TV gambar-gambar tak kena mengena, tidak ada faedah apa semua. Drama-drama yang tak beri faedah, tak ada pelajaran apa, ya. Cari satu yang educational, sesuatu yang ada pelajaran, ada manfaat, tak apalah, ya. Tak ada manfaat. Itu lara lah tu. Duk sembang saja, nampak. Tengok bola. Sanggut-sanggut bangun malam nak tengok bola. Ya. Sampai 2-3 jam tengok bola. Besok cerita pula kat orang pasal bola. Lagi sia-sia. Nampak tak? Nak? Dapat apa? Depa main dapat duit. Kita tengok dapat apa? Tidak. Pasal apa? Seronok. Hobi tak kena gaya. Nampak tak? Kita kena hobi kepada Allah. Itu paling penting sekali. Ya. Hobi, kasih kepada Allah. Ni hobi dia pergi antara lain tak betul. Itu lara lah. Sesudah lara, jaga pula jangan ada. Jadi kita kena membersihkan kita punya daripada penyakit 10 penyakit tadi. Ringkaskanlah. Saya ringkas. Yang kedua, yang ketiga kita kena pelihara kita punya alat syahwat, kemaluan. Jaga muru'ah, dia kata. Paling penting muru'ah tu kena jaga. Nombor 3. Ya, kalau haji, cara haji. Orang sembahyang, cara sembahyang. Nampak tak? Orang sembahyang kena jaga sembahyang dia. Pergi mana pun watak orang sembahyang tu tak hilang. Jangan waktu sembahyang, lepas sembahyang jadi orang wayang. Tu tak boleh. Nampak tak? Watak sembahyang tu kena bawa. Sampai orang tengok dia ni mesti orang sembahyang ni. Nampak tak? Gelagat kelaku cakap dia, ya. Gerak sepak terjang dia semua tadi ni mengarah kepada kebaikan dengan adab. Itu paling penting, kita perlu ilmu adab. Itu contoh ni kita ambil tadi, ya. Itu nombor 3. Jadi pertama dia kena lara, buang tinggal lara. Kedua, bersih penyakit 10. Kemudian yang ketiga, jaga alat kelamin. Yang keempat, kita kena jaga amanah. Ini hubung kait dengan orang ramai. Amanah ni hubung kait dengan masyarakat. Yang kelima, kita kena tunai janji. Dan yang keenam, kita kena pelihara waktu solat. Solat tu lain, waktu tu jaga dulu, baru solat tu boleh sempurna. Orang tak jaga waktu, solat dalam kabut. Dah memang pasti punya. Sebab Nabi Allah Ta'ala, la yazkuruna illa qalila, mereka tidak ingat kepada Allah. Nampak tak? Melainkan sedikit. Tuhan kata, gagah-gagah buat bidah dekat nak habis waktu baru buat, hujung-hujung waktu baru buat. Tak begitu berat. Maknanya kita tak ambil berat panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentulah juga ingatan dia kurang kepada Allah. Nampak tak? Maka tu seruan kepada waktu dulu. Paling penting kita kena jaga. Itulah 6 karakter kena ada kepada orang yang nak khusyuk sembahyang. Tapi dia kuasai ilmu dia jauh lah. Kita kena mengaji sungguh. Macam kita nak tinggal apa? Nak tinggal lara tu, kita kena kenal sungguh apa yang lara yang sia-sia. Nampak tak? Itu kita kena tinggal. Sebab dia diperingat dalam khutbah Jumaat. Khutbah diperingat, ya. Tak gitu kan? Tok Bilal diperingat awal. Betul lah Nabi tak buat benda tu. Kan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa faqana wa iyyakum Nabi kata apa? Apabila kamu berkata diam kepada saudara kamu, maka demikian itu adalah menyebab awak kepada lara. Nampak tak? Walaupun diam tu bagus, kata diam, cakap bagus lah pesan, suruh diam, bagus tak? Lara juga tak boleh. Itu dia. Nampak? Khutbah dia bunyi, dia bercabang, suruh dia diam, bagus lah kan? Itu bukan satu ma'ruf kita suruh. Ni diam khutbah. Kita pesan tu pun lara, kita lara. Itu dia. Itu dia. Apa dah bercakap ni? Pesan yang baik pun lara. Sembahyang masa khutbah kena dengar langsung.
Tidak. Maka tu kita kena dengar. Itu kata lawa. Contohlah kata tadi ni. Peringat tiap-tiap minggu, peringat kat orang lelaki-lelaki lah. Sebab orang perempuan ikut kita. Nampak tak? Orang lelaki perempuan ni dia ikut lelaki lah, ikut suami, ikut wali. Kita lah kena peringat. Jangan buat kerja lara. Itu yang paling penting sekali. Kemudian 10 perkara kita nak buang tu kena melalui ilmu tasawuf. 10 sifat yang keji kita nak kikih karat dia lah, bukan nak buang sifat tu. Sifat tu tak boleh buang, dia mari jadi sama kita sekali. Turun sombong dengan kita sekali, ujub riak semua tu datang daripada asal fitrah kita. Nampak tak? Fitrah kita tu. Sebab tu Allah suruh kita puasa setahun sekali. Abang nak imbang balik 10 penyakit tu supaya tak jadi penyakit. Nampak tak? Jadi 1 bulan tu kita masuk dalam wad di bawah kawalan seorang spesialis. Nampak tak? Pantang makan itu ini dia bawa banyak perkara kan. Perkara yang ditekan dalam puasa tu tahan makan minum. Itu nombor 1. Yang itulah punca bagi segala-gala, tuan-tuan, bagi punca segala penyakit, punca segala penyakit zahir dan penyakit batin, makan minum. Kata Allah suruh puasa. Nampak tak? Yang lain tu ikutlah. Kalau dia boleh jaga, boleh tahan perut, tahan makan minum, yang lain akan turut ikutlah. Nampak tak? Itu antara kenapa dia suruh puasa, tak bagi makan, tak bagi minum. Banyak dia punya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, cukup banyak. Yang tu kita kena selam ditanya. Baik, sambunglah tu kita nak ringkas, tuan-tuan faham ya? Baik. Ya. Kita fikir pasal akhirat pun tak boleh tengah sembahyang. Dalam masa berkaitan dengan fiqh Ibn Rifa'ah, ada mengatakan bahawa tidaklah menjadi apa-apa kesalahan jika orang yang sedang bersolat itu memikirkan sesuatu berkaitan dengan akhirat. Ini ada pula ulama kata, ingat pasal akhirat tak apa. Ingat pasal kubur. Tengah sembahyang ni, ingat pasal kubur, ingat pasal syurga, pasal neraka, tak apa. Ini kata Ibn Rifa'ah, Tok Guru Imam Ghazali. Al-Malik Al-Juwaini Al-Haramain. Nama dia ya Al-Syekh Abdul Malik Al-Juwaini, Al-Haramain, Imam 2 Tanah Haram, guru kepada Imam Ghazali. Dia kata orang sembahyang tu kalau dia ingat pasal kubur, ingat pasal akhirat, tak apa. Tak cabar dia punya, tak cacatkan dia punya khusyuk. Tu kata dia tadi ya. Baik. Adapun maksud sukutul hawa jawarih, maknanya sukutul jawarih ni artinya diam, manakala jawarih artinya segala panca indera. Maknanya jangan sengaja menggerak-gerakkan mana-mana anggota badan sehingga sekiranya yang bertuakan ekor sorban yang terurai, maka perbuatan itu dikira sebagai makruh, melainkan kerana darurat dan terpaksa seperti yang disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita faham nampak fiqah kan, sembahyang tak boleh bergerak turut-turut 3 kali. Itu dalam mazhab Syafi'i yang berat tu. Mazhab lain boleh. Mazhab 3 lagi boleh bergerak, korek hidung apa semua boleh. Kita tengok di Mekah, Allahu Akbar, dia boleh korek hidung, tengok boleh hidung lah. Takut dia tit itu mai kata kita tu kita sayang. Keluar sekutu dia tengok tadi, Allah dia ni kalau dia dia jentik mai kat aku je noh. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi boleh gerak tak apa. Maliki satu pendapat daripadanya boleh gerak, tak apa, tak batal. Kecuali gerak yang berat, lompat, lari, baru batal. Nampak tak? Lompat kan, berlari, yang tu baru batal. Gerak besar dia kata. Gerak kecil, dekat tangan tak apa lah, putus serban apa semua, ada garu sana, garu sini. Apa? Syafi'i tak boleh. Syafi'i tiga gerak turut-turut habis. Kita ambil. Tu batal. Angkat. Betul? Nampak? 1, 2, 3. Betul? Bukan susah. Nampak? Nah. Kan? Kadang kita nak putus apa ke? Gatal ke? Betul? Angkat 1, 2, 3. Betul? Nampak? Syafi'i je berat sikit. Jaga tu lah. Orang nak turun sujud. Kalau pakai kain ya. Kita pakai kain melekat punya jawab kan, jenuh cepung kain turun lah kan, namanya turun. Tak? Perasan tak? Pasal nak turun sujud tu, duk cepung kain tu nak turun kan. Kalau jubah dengan jubah 3 kali, lebih daripada 3 kali apa tu,
duk cepur berbetul kain nak turun sujud. Nak naik berapa ya, masa nak naik tu, ya. Pegang kain berbetul kain nak naik tu. Gerak tak sedap tu. Lepas sembahyang nampak. Lagi satu sami Allahu liman hamidah. Dia wing tangan terus ke belakang. Nampak? Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Dia hayun ke belakang tu baru dia mai ke depan. 2 depan 4. Baru naik tangan balik. Nampak? 4 gerak tak sedap ke? Tak ada. Amal kata dia kena bergerak, jangan gerak 3 kali turut lah. 2 kali tak apa. 3 kali turut batal. Itu mazhab Syafi'i. Ini dia panggil tadi ni dalam bab sukutul jawarih. Masuk dalam bab khusyuk. Khusyuk ni tetap jangan bergerak lebih pada 3 kali. Sama juga mata kita hanya tempat sujud atau kita pejam. Itu ya. Terdapat hadis menyebutkan maksudnya sesiapa khusyuk dalam solat nescaya wajiblah baginya syurga dan akan terhapus segala dosanya sama seperti hari ia baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, Imam Ghazali berpendapat, dia kata khusyuk ni wajib. Siapa yang tak khusyuk batal sembahyang. Tok guru dia teruk dah, tak boleh. Hanya kata begitu, kalau hang kata begitu semua batal dengan hang dia batal. Siapa boleh khusyuk 100% tak? Mesti ada ingat sikit. Tak lari lah. Kalau takkan kalau orang apa nama, tambah pula kita kata ada apa program pula lepas sembahyang tu kan. Abang-abang ni balik saat ni lepas sembahyang Isya, mari tengok kalau ada roti-roti kepala lutut beli mai roti kepala lutut. Dia abang balik saat ni kukut tengok ada roti kepala lutut beli tu dah tu dah. Tu dia bagi kita ingat kepala Allahu akbar nampak roti tu dah. Mana lari? Mesti ingat sikit lah. Allahu akbar. Dengan mama roti dia ingat tu dah. Tu dah. Mana boleh lari lah? Tak boleh. Tapi anggota luar tu kena khusyuk lah. Anggota luar tu jangan kacau. Biar elok. Dalam kepala ni rasa kerapa lah. Sayyidina Ali pun tak boleh khusyuk. Sayyidina Ali sendiri pun tak boleh nak khusyuk. Sebab dia tengok ada orang bagi kain dekat Nabi. Orang mai hadiah kain dekat Nabi. Kain tu cukup cantik. Nampak tak? Tapi sebelum tu Nabi ada satu kain. Sebelum tu ada satu kain lagi cantik juga Nabi dapat. Lama dah Nabi dapat kain tu. Tiba-tiba satu hari orang lain mai bagi kain dekat Nabi. Nabi tengok kain, dia tengok dia teringin kain tu. Habis sembahyang Nabi kata hang teringin ke ni? Ridah. Ya. Kalau hang teringin Ali, hang pergi sembahyang, hang pergi duduk penjuru tu hang sembahyang 2 rakaat. Hang khusyuk aku bagi hang. Itu dia. Nampak? Sayyidina Ali dia pergi hujung sembahyang di penjuru masjid. Allahu akbar sembahyang. Khusyuk tu tiba-tiba teringat sebelum ni ada satu kain dia kata. Dia teringat kain lama tu. Bukan kain baru. Sebelum ni satu kain. Kain lama tu lagi cantik. Kalau Nabi bagi yang tu kat aku bagus ya. Dia pergi ke Nabi, ya Rasulullah, minta maaf hamba tak khusyuk. Sebab hamba teringat, adakah tidak sebelum ini ada satu hamba Allah bagi kat tuan satu kain? Betul? Saya teringat kain tu. Nampak? Tok kenali ya, Tok kenali. Ya. Tok kenali. Dia bagi kat anak murid dia lah. Orang yang hantar lembu. Kat dia. Sampai 20 ekor. Bagi kat dia. Buah nama dia Tok kenali lembu ya. Anak murid dia. Duduk perhati tengok. Hang nak lembu lah. Tak bala lembu banyak dah. Aku bukan ada masa nak bela lembu ni. Nampak tak? Kalau hang mau ambil semua. Tapi dengan syarat ambil sembahyang 2 rakaat khusyuk, aku bagi lembu lah. Nampak? 20 ekor ambil. Anak murid tepi belakang. Allah akbar sembahyang. Sembahyang khusyuk lah. Teringat pula. Kan? Lembu 20 ekor, tali nak cari di mana? 20 ekor ni nak kena bawa, bukan boleh bawa dulu tu. Nak kena cari tali lah. Yang tali tak pasal-pasal dia boleh ingat sembahyang tu pasal apa. Lebih abang aku tang ni minta maaf lah. Aku tak boleh kata. Tang lembu tu saya tak ingat, tapi teringat tang tali pula dia kata. Nampak? Itulah, no. Tu lapis-lapis ulama besar-besar pun. Orang besar-besar macam Sayyidina Ali tu kepas dia tu, ya. Yang kita dengar cerita kata dia kena panah kan. Dia kena panah di betih. Dia kena panah betih melekat, panah besi. Ya.
Allah, dia semayang juga, panah duk melekat. Nak pegang tak boleh panah tu. Masa dia sedang tu, sebelum semayang tak boleh pegang panah tu, sakit tak boleh cabut. Tapi dah masuk semayang, dia semayang juga. Allahu Akbar, semayang juga. Nampak tak? Ya. Masa semayang tu Nabi cabut pedang tarut dia apa nama anak panah tu dia pada betih dia. Yang tu mukjizat Nabi. Bukan khusyuknya Ali dah, ya. Mukjizat Nabi. Yang tu tak masuk bab khusyuk tu. Jangan salah faham cerita tu, kita kena faham baik-baik, ya. Nak jadi cerita sembahyang tu, dengan kerana sembahyang Allah Ta'ala bagi kita satu kebaikan, satu rahmat. Antara rahmatnya orang sakit pun boleh sembuh. Nampak tak? Sembahyang tu. Jadi bila dia sembahyang, Allah Ta'ala bagi dia lupa, hilang sakit. Nampak tak? Ketika itu mukjizat Nabi lah tu. Bila Nabi nak pegang, nak tarik tu, ketika itu berlaku mukjizat Nabi, di mana dia tak terasa sakit. Tu aja. Tapi dia tahu kaki dia tu ada panah. Nampak tak? Masa Nabi tarik tu dia tak rasa sakit. Itu bukan khusyuk dah. Tak masuk orang bawa cerita tu kata dia khusyuk. Dah bukan. Itu mukjizat Rasulullah. Kata kelebihan sembahyang. Beliau kata yang tu kelebihan sembahyang, ya. Kalau kita sakit-sakit pun kita boleh sembahyang niat untuk sembuh sakit, ya. Itu ada berlaku pada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia sakit perut, tuan-tuan. Dia sakit perut 2-3 hari dah. Sakit perut mulai, ya. Pasal tak makan apa, daripada gastrik dia tak makan apa. Ya. Tiba-tiba dia teringat, dia kata tadi, aku nak sembahyang juga. Sebab dia kata, Allah Ta'ala kata, "Wasta'inu bis sabri was salah", minta tolong dengan sembahyang dan sabar. Tuhan suruh minta tolong dengan sembahyang dan sabar. Maka tu dia sembahyang 2 rakaat malam. Dia minta kepada Allah, ya Allah, dengan sembahyang ini sembuh penyakit aku ni. Allahu Akbar, sembahyang. Nampak? Elok-elok habis 2 rakaat, hilang penyakit perut dah. Itu ada kita sembahyang, tapi kena buat malam. Mengikut Syekh Ahmad Ali Al-Buni dalam Syamsul Ma'arif kitab dia. Dia kata yang ni kita kena buat malam. Kalau ada penyakit apa-apa sakit lah tuan-tuan, ada sakit apa-apa tuan-tuan, buat sembahyang malam 2 rakaat, paling kurang 2 rakaat selama 14 hari turut-turut. 14 hari turut-turut. InsyaAllah penyakit kita sembuh. Penyakit apa pun sembuh. Tapi sunat pakai putih, dia kata. Kita tu kena pakai putih. Ada jubah putih, pakailah jubah putih, ya. Kita sembahyang 2 rakaat, minta tu sebelum sembahyang tu minta izharul hajat li kubairi takbir. Ya, sebut hajat sebelum kita takbir. Sebut Allahumma ya Allah, hamba memohon melalui sembahyang ni sembuhkanlah penyakit hamba. Yang hamba tanggung begitu lama-lama apa penyakit lah. Kemudian kita sembahyang 2 rakaat. Sembahyang lebih biasa. Qul ya Allah, baca lepas Fatihah. Nampak tak? Habis itu minta, ya Allah sembuhlah penyakit aku. Besok buat lagi turut-turut 14 hari. InsyaAllah lepas 14 hari proven kita akan dapat hasil mahsulnya. Orang yang penyakit apapun akan sembuh, ya. Saya kira ini kaedah yang mana kita guna secara sembahyang. Sebab Tuhan sebut wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong melalui sabar dan sembahyang lah. Itulah. Jangan faham, ya. Baik. Jadi makanya kata tadi ini mengikut pendapat sebagian ulama, khusyuk artinya menghadirkan sepenuh ingatan, mendiamkan seluruh anggota badan. Ada pendapat lain mengatakan khusyuk artinya tetapkan hati. Ada pula pendapat lain mengatakan khusyuk artinya tetapkan seluruh panca indera tanpa menggerakkannya. Ini pendapat yang lebih jelas dan diterima, ya. Ada juga pendapat yang mengatakan khusyuk itu ialah menghadirkan sepenuh hati di samping perlahankan bacaan, membaca dengan lambat. Ini adalah kerana membaca dengan cepat dan laju adalah makruh. Membaca satu huruf dengan lambat adalah menyamai membaca 2 huruf secara cepat. Dia punya fadilahnya. Disunatkan bagi orang yang baca ayat-ayat mengenai rahmat supaya mohon kerahmatan di samping mohon perlindungannya ketika membaca ayat mengenai azab. Jika bertemu ayat-ayat perbandingan atau yang berbentuk pertanyaan seperti alaysa Allah bi ahkamil hakimin dalam surah Tin, ya, maka sunat dijawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kita dengar imam kita dengan sama-sama lah, kita dengar imam baca atau kita baca. Pada ayat surah Tin, surah Tin kan, ayat pengambil kan, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sunat imam dan yang mendengar. Bala, paling-paling pendek bala, boleh dah, dekat tu pun boleh, ya. Eloknya bala kita sebut wa ana ala zalika minasyahidin. Sunat kita baca. Sebab Tuhan tanya alaisa, Tuhan tanya tu. Nampak tak? Ya, kena jawablah. Tuhan tanya alaisa.
Ada ke tidak? Nampak? Begitu ketiknya. Ya. Kemudian begitu juga fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban, ada dalam surah Ar-Rahman. Maka sunat dijawab dengan wala nukadzibu wala kadzibun bi alaika ya rabb. Begitu juga pada ayat famay ya'tikum bima imma'in. Ya. Pada surah pada surah Al-Mulk. Orang baca Al-Mulk, surah Tabarakalladzi, penghabis kan? Ayat penghabis kan? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gharan faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu Rabbul Alamin. Sunat kita baca. Jangan tidak. Ini ada hadis tu Nabi baca tu. Ini hanya sebut dalam kitab Tafsir Jalalain. Dan tempat lain tak ada. Jangan dicari. Nampak tak? Kalau tak baca tafsir tu, kita tak jumpa yang ni. Hadis ni disebut oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Tafsir Jalalain. Buka tafsiran surah At-Tabarakalladzi pada ayat akhir. Ayat akhir surah Tabarakalladzi bunyi begitulah. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ayat lah. Habis kita yang baca atau orang yang baca, kita yang dengar, kita akan katalah Allahu Rabbul Alamin. Jangan tidak. Orang duk baca lah ni kan tiap-tiap malam. Masjid-masjid duk baca lah. Masjid-masjid banyak duk baca lah ni kan. Kita dulu baca ni tak baca lah. Tak apalah, balik baca di rumah lah. Dia kena baca sebelum tidur, bukan baca sebelum makan nasi. Ni balik makan nasi kan. Tak kena lah. Nabi baca sebelum tidur. Nampak tak? Kita baca sebelum makan nasi. Nampak tak? Ni macam saya nak balik ni, perkenal nasi mana-mana tak dah. Tak gitu. Tak apa kena lah. Dia sebelum tidur, sebab dia wasiat. Dia ada 5 wasiat dalam tu. Dalam surah Tabarakalladzi ni ada 5 wasiat untuk orang nak tidur. Nampak tak? Dalam surah tu apa kata Nabi baca sebelum tidur? Nampak tak? Tidak. Kita baca takut azab kubur. Takut azab kubur. Baca surah tu pasal takut azab kubur. Nampak tak? Dia lupa azab kubur tu, azab tu Tuhan punya. Allah tu. Baca kerana Allah. Surah tu kita baca kerana Allah, bukan pasal takut azab kubur. Banyak benda boleh lindung kita pada azab kubur lagi. Bukan Tabarakalladzi saja. Banyak benda ni tuan-tuan mari hadir mengaji ni. Bukan kata azab kubur. Janji taman syurga. Itu dia. Orang datang hadir mengaji majlis ilmu, duduk 1 jam dalam majlis ilmu, setahun Allah Ta'ala padam dia punya gambar-gambar tak elok. Gambar tak elok malaikat tulis. Setahun gambar tak elok dia padam. 1 jam duduk majlis ilmu ni, tuan-tuan duduk 1 jam majlis ilmu, gambar-gambar kita apa semua yang tak elok dia potong lah. Lembaga penapis filem ni. Saya kata betul lah, majlis ilmu ni seolah-olah macam satu lembaga penapis filem. Nampak tak? Besok di akhirat kita tak dapat tengok gambar-gambar buruk, tak ada lah. Pasal kita rajin mengaji. Kedua, tuan-tuan sudah didaftarkan sebagai ahli taman syurga. Itu dia. Nampak tak? Dah ada nama kita taman syurga dah. Taman syurga ada nama kita ni. Tuan-tuan, nama tuan-tuan semua ada. Nampak? Tapi niat kerana Allah lah. Main mengaji kerana Allah lah. Bukan kebetulan, koinsiden. Kebetulan lah. Tak mahu nak pergi mengaji, nak pergi doa ilmu, nak mengambil faham Islam, mengambil faham iman, kita mari mengaji kerana Allah. Nama kita tuan-tuan masuk aja dalam ilmu, tak, nama kita ada dicatat di taman syurga. Itu dia. Nampak? Matilah taman syurga terus. Oh dia lah. Takkan tak mahu lah. Ini orang alim, orang besar, orang alim ni duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan ya. Itulah ya. Ketika baca Al-Quran, jangan sekali-kali qasad dan niat membaca yang lain. Nampak? Kecuali jika berniat sejak awal lagi sebagai zikir, seperti orang yang berhadap besar membaca ayat tertentu daripada Al-Quran tapi berniat sebagai zikir. Kita baca Quran, jangan ada niat pasal lain. Mesti semata-mata kerana Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qurbah, niat dekat dengan Tuhan. Baca Quran, niat macam tu. Jangan ada. Baca Waqiah, jangan niat pasal rezeki. Nampak tak? Baca Waqiah pasal nak borah rezeki. Tak betul Nampak? Bahasanya rezeki bukan duit ringgit saja. Duit ringgit nombor 10. Rezeki ni ada 10. Rezeki RM2 ni nombor 10, tuan-tuan. Rezeki Jangan salah faham. Kita ambil rezeki nombor 10 saja. Hal lain tak? Rezeki yang paling penting apa dia, tuan-tuan?
Ya. Nombor satu yang paling penting sekali iman. Itu yang paling penting. Tak ada iman tak jumpa Tuhan. Habis Rezeki yang kedua Islam, boleh sembahyang. Itu Islam lah. Boleh sembahyang, boleh puasa, boleh zakat, boleh haji. Ya, boleh bangun malam sembahyang tahajud. Itu rezeki Islam. Nampak tak? Itu dia. Yang ketiga, afiah. Dalam ni kena ada ketenangan dulu. Dalam ni jangan ada merosot, jangan ada bimbang, jangan ada ragu, jangan ada takut. Nampak tak? Dalam doa afiah, sebab kita minta doa kunut, wa afini fiman afait. Kita minta. Pasal tak minta sihat. Afiat tu kena dulu. Dalam ni kalau sihat, luar pun sihat. Nampak tak? Dalam ni kalau tak sihat, luar pun tak sihat. Baru main nombor 4, minta sihat badan sementara aku hidup ni. Itu dia. Nampak tak? Minta sihat badan, baru minta kesihatan, afiah, baru minta kesihatan, sihat. 4. Ya, nombor 5, kita nak tenang satu rezeki tu. Nampak tak? Ya. Tak ada tekanan, tenang. Itu rezeki nombor 5. Tenang. Yang ke-6, aman. Pergi mana pun senang, nak buat apa pun senang, aman. Macam di Palestin sekarang tak aman. Nak sembahyang pun takut. Bom boleh jatuh bila-bila masa. No, roket tu main bila-bila masa. Kita aman hari ni, Malaysia aman tak? No? Di daerah kita, kawasan kita aman tak? Aman tak? Itu rezeki besar tu. Rumah tangga aman, di luar pun aman, nak pergi mana pun senang, aman, damai, aman. Tu. Itu rezeki. Yang tu kita nak dulu. Sihat tentang paling kita ambil sihat tu lah. Kalau sihat semua boleh makan. Ni minta rezeki nombor 10, dia bagi duit banyak tapi tak sihat, nak buat apa? Nampak tak? Nak rezeki sihat dulu. Baru RM2 banyak tak apa, boleh makan. Nampak tak? Nak makan apa boleh. Nampak? Ni ada duit, duk berubat dia. Itu bukan rezeki, tak sihat. Itu mana rezeki tak berkat. Ya. Ada rezeki, duk berubat dia. Nampak tak? Makna kata rezeki yang tidak berkat. Ya, dia nak rezeki tu kita tidur lelah. Kita makan kenyang. Nampak tak? Dah. Dan kita boleh bergerak dengan bebas. Itu makna kata rezeki yang berkat. Nampak tak? Lebih kata tu ada hadis. Kena baca jauh sikitlah. Bab-bab ni kan. Kita saja kita rabit sikitlah perkara ni tuan-tuan. Bila ada kesempatan dia bercakap bab khusyuk ni. Ya. Ya. Itulah rezeki yang sampailah kepada kita punya, sampai yang penghabis rezeki yang ke-9, kita nak disayangi. Kita nak semua orang sayang kat kita. Tu rezeki. Di mana orang sayang? Kucing pun sayang kat kita. Tu dia. Nampak? Burung pun sayang kat kita. Tu dia. Nampak? Ya? Tu dia. Tu rezeki nombor 9. Nampak? Ni pergi mana orang meluat? Pergi di mana orang? Orang tak mau tengok muka kita kan? Hang juga tak ada muka lain. Itu rezeki nombor 9, tuan-tuan. Pergi di mana orang suka, pergi di mana orang sambut, pergi di mana orang raih, betul tak? Pergi di mana aja orang duk tunggu. Yang ni rezeki nombor 9. Nampak tak? 10 baru fulus wal money. Nampak tak? Jangan salah faham lah. Baru ada reti yang 9 tu. Dah ada RM2, 9 yang atas tadi reti. Ada cerita lah. Betul. Tapi kalau di atas yang tak betul, afiat tak ada, sihat tak ada, nampak? Aman tak ada, nampak tak? Hang banyak duit nak buat apa? Tak ada reti, nampak tak? Tak ada. Bila ada iman, rezeki kita banyak, kita infak sabilillah. Nampak tak? Sebab ada iman, kita akan infak rezeki kita sabilillah. Nampak tak? Kalau tak ada iman, rezeki itu kita tak guna kepada jalan Allah. Bakhil, kedekut. Nak pergi ke mana? Nampak? Dia punya link tu kita nak jaga. Itulah. Berkata Syekh Asnawi, tidak ada seorang pun menyebut mana-mana kalimah daripada Al-Quran melainkan diberi pahala walaupun dia sendiri tidak tahu maknanya. Berlainan halnya dengan zikir, ia akan diberi pahala jika sekiranya memahami makna atau maksudnya. Jika tidak, maka ia tidak akan mendapat pahala seperti menyebut kalimah Subhanallah, Alhamdulillah. Kenapa kalimah diucapkan? Petikan daripada Hasyiah Jahsi Jamal dan Bujairimi. Jadi kalau Quran ni kita baca dengan leka pun dapat pahala. Kita baca tak tahu makna pun dapat pahala. Asal baca betul ya. Baca tu dengan betul. Tapi kita tak tahu makna. Dua-dua bacaan ni kalau kita baca tuan-tuan, walaupun kita leka, kita tak faham, tak tahu makna, dapat. Pertama baca Quran, kedua selawat Nabi. Dua ya.
Pertama baca Quran, kedua salawat Nabi. Dua-dua ni tuan-tuan baca dalam keadaan leka, dalam keadaan lalai, dalam keadaan tak faham makna, dapat pahala. Yang lain tak boleh. Lain daripada doa ni, tuan-tuan baca kena faham. Doa kena faham, kena reti apa makna doa. Nak sebut subhanallah, kena tahu subhanallah tu apa. Nak kata alhamdulillah, kena tahu alhamdulillah tu apa. Nampak tak? Baru dapat pahala. Kutiak subhanallah, 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 tak dapat apa, kosong. Nampak tak? Hanya dapat sebut dia lah. Tak berpahala. Kalau kita tak tahu subhanallah, kita sebut, hang tak kata subhanallah ni pasal apa? Depa duk kata aku baca. Tak jadi benda lah. Ya. Subhanallah tu artinya kita sentiasa membersihkan Allah daripada segala bentuk syirik. Kita lah kena bersih syirik. Kita usaha membersihkan daripada syirik. Apa-apa yang boleh mensyirikkan Allah, syirik jali, syirik khafi, ya, syirik apa-apa yang kita sebut, maka tak dapat tidak. Itu artinya subhanallah. Makna subhanallah, ya. Boleh faham, ya. InsyaAllah takat tu lah kot kita akan sambung kepada bab solat sambil memejam mata. Ini kita baca kemudian. Salat buka macam ni apa kira ke mana? Orang salat pejam mata. Orang salat buka mata, dia salat pejam mata. Macam mana? Dapat pahala tak? Boleh tak boleh? Ya. Aku la qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi